Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, hari ini kita sambung bacaan kitab Kisah Ghaib. Hadis-hadis yang dalam hadis-hadis sahih pada muka surat 101, kisah yang ke-16 sambungannya. Kisah ke-16, orang ususnya terburai dari perutnya di dalam neraka. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kita baca lagi sekali hadisnya, kemudian kita sambung tentang syarah hadis tersebut. Daripada Usamah bin Zaid, qala, katanya, qila lahu, dikatakan kepadanya, ala tadkhulu ala Uthman fatukallimahu, tidakkah engkau boleh masuk berjumpa Uthman lalu engkau berbicara tentang kepadanya, engkau menasihatinya. Faqala, maka kata Usamah bin Zaid, atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum, adakah kamu semua berpendapat bahawa aku tidak akan bercakap, tidak akan menasihati Uthman melainkan aku mesti beritahu kepada kamu semua? Wallahi laqad kallamtuhu, demi Allah sungguhnya aku telah bercakap dengan dia, aku telah berbincang dengan dia, baini wa bainahu, di antara aku dan dia. Maksudnya 4 mata lah, bertemu 4 mata berbincang. Ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahu, dan kenapa? Kerana aku tidak suka untuk membuka satu perkara yang tak baik, yang aku itu jadi pemula bagi membuka perkara yang tak baik. Ya, awala aqulu li ahadihim, dan tidakkah aku berkata kepada seorang mereka, yakunu alayya amiran, yang menjadi ketuaku, innahu khairun nas, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia. Selepas aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah, akan dibawa seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnar, lalu dicampakkan dia ke dalam neraka. Campakkan dia dalam neraka. Fatandaliqu aqtabu batnih, lalu terburai isi perutnya, terkeluar isi perutnya. Fayaduru biha, maka ia berputar sekitarnya, berpusing di sekitar isi perut dia tadi. Kama yadurul himar birraha, sebagaimana keldai itu berputar di tempat pengisar gandum. Ya, dia berkisar gitu. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu ahli neraka berkumpul kepadanya. Fayaqulun, lalu mereka berkata, ya fulan, hai si fulan, malaka, apakah apa keadaan kamu sekarang ni? Macam mana kamu ni? Apa yang kena pada kamu? Alam takun ta'muru bil ma'rufi, tidakkah kamu dahulu telah menyuruh dengan kebaikan, kamu suruh orang buat baik, wa tanha 'anil munkar, dan kamu melarang orang daripada kemungkaran. Fayaqulu, maka dia menjawab, bala, dia kata betul, na'am, ya betul. Qad kuntu amuru bil ma'rufi, dulu aku telah menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, wala atihi, tapi aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar, aku melarang daripada kemungkaran, wa atihi, tetapi aku melakukannya. Ini hadis berita tentang ugutan daripada Nabi SAW terhadap mereka yang perkataannya tidak sama dengan perbuatannya. Ya? Dia menyuruh tapi dia tak buat, dia melarang tapi dia mendatangi. Hadis Usamah bin Zaid di sini terdapat beberapa pengajaran lah. Ya, kalau diberi tajuknya kita dah faham. Maknanya tentang ada golongan yang begitu keadaannya setelah dicampakkan ke dalam api neraka. Dan sifat siksaan terhadap di neraka ini adalah berbagai-bagai lah. Berbagai-bagai cara siksaan yang ditimpakan kepada orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Di antara siksaan dia tadi, tali perut dia keluar tadi daripada isi daripada tubuh dia.
Baik, kalau tengok syarah hadis tadi, surat 102, Usamah bin Zaid adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hibbu ibnu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nama? Anak kepada kekasih Rasulullah SAW. Ini mana orang yang Rasulullah cinta lah. Zaid bin Harisah Rasulullah cinta, Rasulullah sayang SAW. Ya, sehingga pernah Rasulullah binkan Zaid bin Harisah dengan binnya. Ya, Zaid bin Harisah ini sebagaimana kita baca, dia adalah asalnya yang orang merdeka yang diculik. Lalu dijual kepada Khadijah. Dan Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi merdekakan dia, Nabi letakkan bin dia dengan bin Muhammad. Kan? Mana bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Taala melarang dibinkan anak orang lain dengan bin kita. Bin bapa selain pada bapa dia. Jadi maka Allah kata wa Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapa seseorang kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penyudah bagi para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dia Usamah bin Zaid. Dan Zaid bin Harisah kita semua tahu bahawa dia ni mati dalam pertempuran ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang mana Nabi SAW lantik dia sebagai salah seorang daripada 3 jeneral perang kan. Mana Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Jadi maknanya ketiga-tiga mereka itu mati syahid di Mu'tah. Zaid pun macam tu juga. Ini anak dia ni Usamah bin Zaid. Ya, Rasulullah SAW sayang kepada Usamah ni. Adalah kekasih Rasulullah SAW dan orang terdekat dengan Osman di masa pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Osman lantik dia juga sebagai pegawainya. Pegawai untuk membantunya dalam urusan-urusan pentadbiran. Ini Usamah tadi. Jadi maknanya apabila berlaku satu perkara yang tak baik yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ni maknanya diriwayatkan bahawa dia ni minum arak, dia mabuk. Dia mabuk. Jadi maknanya dan dia ni adalah gubernur, wakil pemerintah, wakil kepada Osman radhiyallahu anhu dan terhadap ahli Madinah. Jadi para orang-orang Islam tadi maknanya mereka minta supaya Usamah tadi pergi jumpa Osman, nasihatkan Osman supaya pecat Walid ni ke ataupun bagi hukuman ke atas Walid ke. Tapi memang Osman dilaksanakanlah disebabnya Uqbah tadi kerana mabuk dia tadi, kerana minum arak. Dan dia ni adalah saudara seibu kepada Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata, sedangkan Osman sebagai pemimpinnya dan menjadikannya sebagai pegawainya. Dan Osman adalah ketua dia, Amir. Dan Osman lantik Usamah sebagai menjadi pegawai dia, pembantu dia, penolong dia. Sebahagian kaum muslimin memerintahkan atau meminta kepada Usamah bin Zaid agar memberikan nasihat dan berbincang kepada Osman, padanya ini kepada Osman berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah. Maka Usamah pun ceritalah, sampaikan kepada mereka, dia jawab baliklah apabila mereka minta macam tu, kamu pergilah jumpa Osman, nasihatkan Osman supaya pecatkan Khalid Walid ni, Al-Walid ni, ataupun buatlah apa yang patut. Ya, jadi maka Usamah pun cerita dekat dia baliklah bahawa sebenarnya dia dah bincang pun dengan Osman. Dia dah nasihat Osman secara rahsia. Tapi dia tak cerita ke orang lah. Kami hari ni kami telah buat begini. Macam orang hari ni lah kita tengok kan. Pergi buat satu buat satu perjumpaan media, kan? Nak bagi penjelasan, panggil segala TV segala apa. Kami dah buat ni. Ini maknanya jelas-jelas bertentangan dengan manhaj salafus salih tadi dalam menasihati. Kan? Kita ni maknanya diperintahkan untuk sami'na wa ata'na. Kami dengar dan taat pada perkara yang ma'ruf. Tapi apa yang berlaku hari itulah dia kita kata kotornya sistem demokrasi hari ni kan. Mana orang boleh memburuk-burukkan pemerintah, memaki hamun pemerintah utamanya di media-media sosial. Menggunakan perkataan-perkataan yang keji, yang tak sepatutnya dilontarkan oleh orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi Usamah bin Zaid disampaikan kepada mereka bahawa dia telah berbincang secara rahsia
dengan Osman. Agar apa? Agar tidak membuka pintu pengingkaran terhadap iman secara terang-terangan. Ini dia manhaj salafus salih. Cara yang dilaksanakan oleh generasi awal umat Islam dalam menangani keadaan-keadaan terkemelut yang berlaku di kalangan umat Islam, ataupun cara mereka interaksi dengan para pemerintah. Bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan juhala hari ini. Kita hari ini maknanya Ar-Ruwaibidah ni banyak. Ar-Ruwaibidah ni menjadi ketua ataupun amir bagi kebanyakan orang Islam. Kita kata secara khususnya. Kan? Jadi setiap orang tu dia nak cari pengaruh dan setiap orang dia akan buka dia punya parti dia, masing-masing ada parti politik dan dia mengajak dan meniru orang kepada partinya. Ini keburukan dalam Islam. Dan kita lihat sebahagian orang yang dia ada belajar ilmu sunnah. Dia belajar ilmu sunnah kan, tapi dalam dirinya ada bibit-bibit keburukan ini. Kan? Jadi tidak reda dengan apa yang berlaku dalam dalam kehidupan mereka, terutamanya apabila berlaku kita kata sesuatu yang tak baik daripada pemimpin yang sepatutnya bukan kita ni yang komen, tapi yang komennya adalah ahlul halli wal aqdi, itu para ulama, mereka yang mengambil tanggungjawab untuk menasihati pemimpin. Tetapi itu kejahatan demokrasi ni macam itulah keadaannya, mana semua orang boleh bercakap. Sapu sampah tepi jalan pun boleh bercakap. Orang jahil dalam agama pun boleh bercakap. Jadi itulah dia musibah di atas musibah apa yang berlaku pada kita hari ini macam tu. Sebab apa? Sebab yang menjadi ketua kebanyakannya kita panggil parti-parti ataupun pertubuhan-pertubuhan. Jadi adalah orang-orang yang jahil. Juhala menjadi amir ataupun umara bagi juhala. Orang jahil menjadi ketua bagi orang-orang jahil. Maka tidak menambahkan tanah itu melainkan basah, melainkan lecak. La yazidu tinun illa ballan. Yazidu tinan ballan. Ya, begitu maknanya. Jadi ini yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu serta di kalangan generasi awal umat Islam berlaku. Jadi sejarah begitulah, dia sejarah sentiasa berulang. Sejarah sentiasa berulang. Dan hari ini berlaku macam dulu, tapi apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh salafus salih untuk menangani keadaan ini? Jadi alangkah baiknya kalau hari ini orang faham dan mereka ikut keadaannya, maka akan berlaku keamanan dan kita panggil kebaikan itu akan kembali kepada umat Islam sendirilah. Sekarang kita lihat umat Islam berpecah dengan pecahan yang begitu banyak, terutamanya di negara kita lah. Cakap dalam konteks negara kita bahawa orang Islam tadi berpecah dengan pecahan yang begitu banyak. Masing-masing buat parti, akhirnya mereka menjadi lemah. Mereka tidak bersatu. Kan? Parti A tentunya tidak akan gembira dengan parti B. Parti B tentunya tidak gembira dengan parti C. Itulah keadaan yang berlaku hari ini kan. Masing-masing nak ketua dia jadi PM, jadi Perdana Menteri. Alangkah baiknya kalau mereka itu bersatu kan, dengan pemerintah yang dah ada ni, kemudian menasihatinya, membantunya dan mendoakannya. Ya, tapi hari ini kita lihat banyak orang yang memaki hamun tapi mereka tidak mendoakan. Sepatutnya yang pertamanya kita doakan supaya Allah beri petunjuk dan taufik. Kenapa kita dah tak suka orang ni, kita nak jatuhkan dia. Tak suka orang ni, nak jatuhkan dia. Jadi berlakulah macam tu berterusan tadi. Jadi Islam, manhaj ahli sunnah wal jamaah bukan begitu. Manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah akan membantu mendoakan pemimpin. Yang dah ada ni tak apalah, kita teruskanlah. Dengan yang anda ada. Tapi dengan kerakusan tadi kan, semua nakkan nama kan. Dia zahirkan keikhlasan dia, wallahu taala alam apa yang ada di dalam hatinya. Jadi apa masalahnya kalau mereka ni para pemimpin saling bantu membantu kan, untuk mengukuhkan negara, untuk menguatkan kita panggil kerajaan tadi kan. Ini satu benda yang kita lihat yang tak patut berlaku di kalangan umat Islam. Masing-masing nak gila kuasa sehingga dalam keadaan yang genting seperti hari ini pun mereka masih lagi berebut kuasa kan. Kita lihat jijiknya perangai mereka ni. Wallahiyazzubillah. Doakan supaya Allah beri taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita. Jadi begitu. Ini kita lihat cara salafus salih macam mana keadaan mereka apabila mendepani masalah-masalah yang berlaku di kalangan mujtama' ataupun kalangan masyarakat mereka. Bagaimana mereka nak berinteraksi dengan para pemimpin mereka. Jangan ada yang kata itu Uthman radhiyallahu anhu, kita siapa
Kan pemimpin kita siapa penuh dengan rasuah dan sebagainya, kan? Tapi itulah yang diajar oleh syariat. Kan? Kebenaran itu tidak dilihat pada seorang lelaki. Al-haqqu la yu'rafu bil-rijal walakin ar-rijal humul ladzina yu'rafuna bil-haqq. Kebenaran itu bukan dikenal pada seorang lelaki, tapi para lelaki itu dikenal dengan kebenaran yang ada pada mereka. Kemudian Usamah menyampaikan kepada mereka bahawa dia telah berbincang kepadanya, kepada Uthman radhiyallahu anhuma, secara rahsia dengan tidak membuka pintu pengingkaran kepada para imam secara terang-terangan, sebagaimana yang telah berlaku hari inilah. Kerana khawatir kesatuan kaum muslimin akan pecah karenanya, dan memang realiti hari ini orang Islam memang berpecah dengan pecahan yang begitu banyak. Siapa nak nafi? Tak siapa nafi, kan? Kemudian dia menyatakan kepada mereka bahawa dia tidak pandang bulu pada seseorang sekalipun dia adalah seorang amir. Dia tak kisah siapa dia pun. Ya, jadi mana begitulah dia ulama tadi, mereka tidak memilih bulu, kan? Siapa saja yang memerintah mereka yang ada melakukan kesilapan, maka mereka pergi berjumpa, bertentang mata, kan, tanpa mewar-warkan dosa dan kesilapan ketua tadi, ya. Kalau boleh dia cuba untuk merahsiakan dan sembunyikan. Bahkan dia menasihatinya dengan cara yang rahsia. Cara rahsia, orang lain tak tahu. Sehingga orang sangka dia ni tak nasihat langsung. Kamu ni tak nasihat langsung kau, Osman. Ya, sampai orang sangka macam tu. Padahal kan, dia bukanlah seperti yang mereka sangkakan. Tujuannya adalah perbaikan yang jauh dari sikap riak dan mencari muka. Jadi mana ini syirik kecil ni, kan. Syirik kecil ni lautan yang tidak ada tepinya. Sebagaimana kata Ibn Qayyim rahimahullah, bahrun la sahila lahu, lautan yang tidak ada tepinya. Jadi ramai orang boleh kena penyakit riak tadi, kan. Jadi nasallallahu al-afiyah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kita berdoa kepada Allah Taala supaya dijauhkan daripada penyakit riak yang bahaya ini. Penyakit riak dia akan membatalkan amalan yang kita lakukan, sedang kita lakukan. Jadi takut, bimbang. Jadi sahabat-sahabat ni penjaga diri mereka macam tu, takut bimbang riak, kan. Ataupun nak cari muka, macam orang nak bodek lah, kita panggil dalam bahasa kita bodek, ataupun jack lah, nak jack, kan. Jack orang tu, jack orang ni, nak adalah kepentingan peribadi yang mereka inginkan. Kita lihat, kan, ini berlaku di kalangan, nak kata apa, nak ulang banyak kali, kan, di kalangan masyarakat kita. Jadi orang yang bodek-bodek ni perangai dia perangai munafik lah. Perangai itu perangai munafik yang suka membodek-bodek tadi. Jadi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka tak erti ataupun tak kenal istilah bodek membodek ni. Tak kenal istilah jack ni, tak kenal. Dan mereka mana cerita cakap Quran dan sunnah. Tapi dengan penuh adab dan akhlak. Kemudian disebut sini dia juga menyebutkan kepada mereka tentang posisinya. Jadi Usamah dia cerita kepada mereka yang hadut suruh dia tadi, kan. Dia cerita posisinya dalam keamiran. Maksudnya kedudukan dia dalam kerajaan tadi, yang mengurus segala urusan manusia, kan? Dan dia tidak cenderung kepada mereka. Tidak cenderung kepada para pemerintah tadi. Mana ikut dia. Seperti lembu yang dicucuk hidung, kan. Ikut dia, tak. Kalau tak betul dia akan nasihati. Dia akan betulkan. Dia akan ingatkan. Tapi kalau itulah dia manhaj ahli sunnah, apabila sudah dinasihati tapi masih dia berdegil juga, maknanya, kan, berdoalah kepada Allah Taala. Tidak boleh mencabut ketaatan daripada pemerintah tadi, kan. Selama mana mereka mendirikan solat, mana mereka masih muslim. Kita hukum yang zahir lah. Yang batin tu hanya Allah Taala sahaja yang menghukum dan mengetahuinya. Maka dia berkata kepada salah seorang di antara mereka, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik manusia. Dia adalah sebaik-baik manusia. Setelah dia mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadis yang berkaitan dengan perkara ini, maka mereka bertanya kepadanya tentang apa yang dia dengar daripada Rasulullah SAW. Apa yang kamu dengar? Maka dia sampaikan kepada mereka tentang satu di antara sekelompok orang yang dilemparkan ke dalam neraka sehingga isi perutnya terburai di dalam neraka.
Ini ada kaitan lah dengan nasihat menasihati ni. Ini ada kaitan dengan teguran ni kan. Jadi maknanya bagaimana kita menegur tadi. Adakah kita tegur itu ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata ataupun tegur kerana riak. Kan? Menyuruh kerana riak ataupun melarang kerana riak tadi. Adakah kerana Allah ataupun kerana riak. Kerana Allah Ta'ala dapat pahala lah. Kan? Dapat ganjaran syurga. Tapi kalau kerana riak, maka balasannya adalah neraka sebagaimana yang disebut dalam hadis ni. Orang yang terburai isi perut dia tadi kan. Dia kata sekelompok orang, satu di antara sekelompok orang, ada seorang di antara orang ramai tadi, dalam neraka tadi yang dilemparkan dalam neraka sehingga isi perutnya terburai di dalam neraka. Dengan kata lain, apa-apa yang ada di dalam perutnya, iaitu ususnya lah, yang dalam perut kita ni kan, apa dia? Usus lah. Ya? Lalu dia bawa berkeliling di sekitarnya sebagaimana seekor keldai berkeliling di putaran batu penggilingan. Ya kan? Macam zaman dulu, dia orang nak hasilkan tepung. Dia bukan ada mesin macam kita hari ni, ada mesin untuk mengisar. Ya kan? Mesin kisar. Dulu dia orang akan guna penggelek ataupun pengisar gandum. Ataupun kalau kita di kampung kita, mak kita tu mungkin ada pengisar beras. Sampai yang pernah lihat kan? Kalau orang-orang yang kita dah berumur tu mungkin dia pernah melihat pengisar beras yang mana batu, kan, bawah tu batu dia ukir batu jadi bulat. Lepas tu dia ada macam besi kat tengah tu. Kemudian letak pula batu besar kat atas tu. Kan ada buat besi pemegang pada batu tadi untuk dikisar. Maka ada lubang. Di celah batu tu ada lubang untuk dimasukkan beras yang direndam kan. Kalau orang tua kita dulu dia buat apa? Dia buat tepung beras kan. Dia buat tepung beras. Kita hari ni kita beli je tepung beras sabuk tu. Dulu orang tua dia rendam beras. Kan? Dia sampai semalaman. Besoknya dia akan kisar lah dengan pengisar tu. Jadi kisar tu macam mana? Sifat dia berpusing. Sifat dia berpusing. Kalau kecil kita kisar dengan tangan. Kalau orang rumah dulu mana dia kisar. Dan kalau orang yang jenis kita kata di sinilah mereka yang mengisar gandum tu kan. Dia guna yang pengisar yang besar tu yang dipusing. Yang dikisar oleh kaldai. Maka dia akan ikatlah kayu tadi di batu tu. Kemudian dia akan ikat di kaldai. Maka kaldai dia akan berjalan lah. Kaldai ni jalan tak pergi ke mana lah. Dia pusing di sekitar batu tu lah. Batu tu yang berpusing di atas batu. Batu berpusing di atas batu untuk mengisar gandum menjadi tepung. Itu maksud dia. Jadi itu diumpamakan orang yang terburai isi perut dia. Kan? Yang mana dia berjalan macam tu pusing, mengelilingi isi perut dia tadi. Tak boleh pergi mana pun. Tak boleh pergi jauh pun. Dia berkumpullah di sekitarnya orang yang mengenalnya ketika dalam kehidupan dunia. Ya, orang kenal dia akan kumpul. Ya. Mereka berkerumun. Kerana dia bersama mereka dalam neraka. Bukan, dia tengok, orang ni masuk dalam neraka. Kenal ni orang ni, dia kenal dalam orang dalam neraka tadi. Yang masuk neraka tadi. Bila dia kenal, dia tanya, padahal ketika dalam kehidupan dunia, dia termasuk orang yang disangka sangat baik. Itu dia. Jadi, kita kata persepsi orang lihat personaliti diri seseorang tu kan, orang tengok kita ni maknanya penampilan diri tadi maknanya tak semestinya dia itu menunjukkan yang dalaman dia macam mana. Macam orang munafikin lah, orang munafikin zahirnya muslim, batinnya adalah kufur. Munafik zahir muslim, batin kufur. Tetapi kita disuruh oleh syariat untuk menghukum dengan cara yang zahir. Bila kita lihat orang tu zahir macam tu, maka kita macam tu lah kita nampak dia. Kalau zahir dia muslim, maka kita nampak dia sebagai orang muslim lah. Tak disuruh kita belah dada dia ataupun tak disuruh kita cungkil apa yang ada dalam hatinya untuk mengetahui akidah dan niatnya. Jadi di dunia orang sangka dia ni orang yang sangat baik, yang sangat bagus. Oh ni ustaz ni, untuk guru ni, orang alim ni kan. Oh masya-Allah kan. Oh. Dia dijadikan contoh dan diikuti. Mana orang tengok dia, orang ikut dia. Maksud dia jadi macam ikon. Okay? Orang jadikan dia sebagai idola. Tokoh ni, tokoh sana, tokoh ni. Kan sekarang ni macam-macam tokoh ada kan? Macam-macam tokoh. Jadi orang kagum dengan dia. Kalau dia baca Al-Quran, Masya Allah, suara dia merdu sekali suara dia. Ya kan? Berjalan pun tengok Masya Allah, khusyuk. Ya. Sehingga mereka berkata kepada mereka. Mereka berkata kepada mereka, kepada orang yang terburai perut tadi lah.
hai fulan, kenapa engkau? Kenapa dengan engkau ni? Apa jadi ni? Sehingga jadi macam ni, kamu ni kenapa sampai masuk neraka selain kami juga, padahal kamu orang baik. Padahal yang kami tahu secara zahirnya kamu adalah orang yang soleh, orang yang baik. Apa gerangan yang membawa engkau ke tempat ini dengan penampilan yang menyakitkan dan sangat buruk ni? Kenapa ni? Teruk sangat ni, dahsyat sangat ni. Sambil duduk kena seksa buat tu dan sempat lagi tanya. Kan dalam neraka jahanam tadi kan? Neraka jahanam ni setiap saatnya adalah siksaan dah, bukan ada hari rehat, tak ada. Lagi mana duduk dalam neraka dia tak ada public holiday, tak ada. Kan, tak ada. Cuti umum tak ada. Cuti mingguan tak ada. Dia kena seksa lagi tak keluar daripada neraka, lagi tak dikeluarkan daripada neraka tadi, maka seksaannya setiap saat lah. Setiap saat. Menderita seksa sakitnya. Yang adanya hanya sakit. Sabar kah tak sabar kah? Memang kena sakit. Tapi memang tak boleh sabar lah. Sakit. Setiap saat. Baik. Engkau telah memerintahkan kami agar berbuat kebaikan dan melarang kami daripada perkara kemungkaran. Dulu engkau suruh kami buat baik dan kamu larang kami buat dosa. Maka dia berkata, dia menjawab orang yang terburai perut tadi kan. Aku telah memerintahkan kepada kalian agar berbuat baik sedangkan aku tidak melakukannya. Dia ni. Ya kan? Kita suruh orang buat baik tapi kita mengkhilafinya. Kan? Kita buat perkara yang sebaliknya. Dan aku telah melarang kalian dari kemungkaran sedangkan aku melakukannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Inilah dia maknanya, kan? Dia menjadi inti ibadah. Inti ibadah adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah sentiasa jadikan kita orang-orang yang ikhlas, kan, dalam mendengar, dalam menyampaikan, dalam melakukan segala amalan kebaikan tadi. Jadi kita ikhlas. Apa maksud ikhlas? Maknanya tidak untuk selain Allah Ta'ala lah. Maknanya semata-mata kerana Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala, mengharapkan keselamatan, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Ikhlas tadi. Dan mengharapkan redanya. Jadi kita sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Jadi maknanya sebelum kita melakukan setiap amalan, kita hadirkan diri kita akan bahawa kita buat benda ni kerana untuk menuntut redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu kita diajar juga untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau keredaanmu. Kita minta kepada Allah keredaanmu dan kita minta kepada Allah Taala syurga. Kan? Baik, orang ini dan orang-orang yang semacamnya adalah bukan orang-orang jujur berkenaan dengan apa-apa yang terlihat di hadapan orang banyak. Maksud lawan bagi jujur ni apa dia? Riak lah. Riak. Tidak ikhlas. Riak ni memperlihatkan amalan hanya untuk manusia. Zahirnya dia memperlihatkan kepada orang. Tidak seperti yang di dalam dadanya. Mereka selalu menunjukkan dengan riak kepada orang banyak bahawa dia telah memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Wal'iyadzubillah. Jadi maknanya susah sebenarnya, kan, untuk menghindarkan diri daripada penyakit batin ni. Melainkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah beri taufik kepada kita, kita dapat menjauhi penyakit yang berat ni, penyakit dahsyat ni, penyakit jiwa, penyakit dalam agama iaitu riak. Sedangkan kenyataannya mereka meninggalkan amalan soleh yang mereka perintahkan kepada para hamba dan melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa penghancur yang dia melarang melakukannya. Dia larang orang jangan buat tapi dia buat. Berat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat beratlah kemurkaan di sisi Allah Ta'ala apa yang kamu kata tapi kamu tidak melakukan.
Baik, lihat kepada ibrah. Yani pengajaran lah. Ibrah ni maknanya i'tibar. Ibrah ni maknanya i'tibar, pengajaran, faedah dan hukum-hukumnya. Yang dapat dicungkil daripada hadis ini. Yang pertamanya, ya, memberi nasihat untuk para khalifah, para ketua, para pemerintah, kan? Dan amir. Amir ni ketua lah. Yang terjerumus ke dalam berbagai hal yang bertentangan dengan syariat adalah dengan cara rahsia. Jadi pemberian nasihat adalah dengan cara rahsia. Itu. Tapi hari ni orang buat tak ni? Hari ni orang buat tak? Hari ni orang tak buat. Masing-masing nak tunjulkan dia yang terbaik. Jadi orang yang duk buka aib orang di khalayak, maknanya dia nak apa sebenarnya ni? Dia nak apa? Dia nak riak lah. Dia nak tunjuk bahawa dia yang terbaik. Dia lebih baik daripada orang lain. Jadi orang macam ni, Tuhan suka ke? Allah Ta'ala tak suka orang macam ni. Kan? Confirm Allah tak suka orang macam ni, nak tunjuk bahawa dia lebih baik daripada orang lain. Riak lah tu. Orang lain semua tak betul. Kan? Pemerintah semua tak betul sekarang. Yang betulnya dia. Jadi bila dia naik besok, orang akan kata dia tak betul pula. Kan? Begitulah dia. Seterusnya, fa'inal jazaa'a min jinsil amal lah wa kama tadinu tudan. Dulu kita duk hantam orang, duk kata orang tak betul lah, lepas tu orang hantam kita pula, orang kata kita tak betul pula. Jadi tukar kan, daripada menghentam orang dan mengutuk orang, terutamanya pemimpin-pemimpin kan. Tukar daripada mengutuk mereka dengan didoakan kebaikan untuk mereka, didoakan taufik dan hidayah untuk mereka. Kalau mereka mendapat taufik dan hidayah, maka hasilnya rakyat akan menikmati kebahagiaan dan kelapangan lah. Apabila pemerintah baik, maka rakyat pun bahagialah hidup kan. Rakyat bahagia. Jadi pemberian nasihat adalah dilakukan dengan cara rahsia. Sebenarnya realiti, hakikat ni mana? Tak ada siapa yang suka kita pergi nasihat dia di khalayak ramai. Hatta kita sendiri. Hatta kita sendiri tiba-tiba orang datang nasihat kita. Pak Haji, kenapa Pak Haji buat macam ni? Tak boleh buat ini Pak Haji. Pak Haji kena buat gini. Dia kata nasihat kat kita di depan orang ramai, kawan-kawan kita dan sebagainya. Jadi perasaan kita tentulah malu, dan bila orang dah malu ni, dia akan defend diri dia lah. Biasanya macam tu lah, dia akan pusing sana, pusing sini, dan akhirnya mungkin sampai dia boleh menentang kebenaran dengan kesilapan orang yang menasihati tadi. Jadi nasihat ni yang terbaiknya adalah 4 mata lah, 4 mata. Termasuk orang zalim yang sombong, maka sebaik-baik jihad adalah ucapan yang benar di hadapan para penguasa yang zalim. Maknanya kita boleh cakap dengan dia bila kita berjumpa dia, walaupun ada orang di sisi dia, kita cakap. Bukan maksud cakap dengan keras, tengking, bengis, tidaklah. Ya kan? Walaupun cakap dengan cakap yang lembut. Maknanya sebaik-baik jihad. Bukan tak sebenarnya jihad ni cakap dengan kasar-kasar. Cakap dengan yang baik di hadapan pemimpin yang zalim dan sombong. Biasanya orang yang zalim ni, orang takut nak cakap depan dia. Tapi kalau sebab tu diletakkan dia sebagai sebaik-baik jihad. Kenapa? Kerana pemimpin yang sombong dan zalim, jadi kalau dinasihati, dia jawapan dia hanya pedang je lah. Dia lahir. Kan? Dia cantas kepala orang yang nasihat dia. Jadi beratlah maknanya kan. Berat. Kalau orang boleh buat tadi, hebatlah. Itu yang keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak selamanya percaya dengan orang yang suka mengeluarkan nasihat, pengajaran dan ifta. Kita tak boleh maknanya terima bulat-bulat lah. Tak boleh percaya bahawa dia ni bagi fatwa dan dia tu akan ikut fatwa tersebut. Tak, sebenarnya kita mesti percaya kerana dia tidak maksum. Tidak maksum. Kadang-kadang dia melakukan kesilapan sama ada sengaja ataupun tak sengaja.
Jadi kita tak bolehlah nak percaya terus, terima terus, telan bulat-bulat apa yang disampaikan kepada kita. Orang yang zahirnya kita melihat ini sebagai orang yang menasihati, kan. Orang yang memberi pengetahuan, pengajaran. Sekarang ni ramai tengok orang yang pergi yang mengajar dalam internet, dalam Facebook, yang mengajak orang buat baik. Tapi ajaran yang dia bawa, ajaran yang dia ajak tadi bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kepada ajaran yang macam-macam yang direka dia sendiri. Zikir tu, zikir ni, selawat tu, selawat ni yang tidak pernah ada dalam ajaran Nabi SAW. Dia ajak orang beramal dengan apa yang dia amalkan, yang tidak bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun ajaran Nabi SAW, sebagaimana yang telah difahami oleh generasi awal ataupun para sahabat radhiyallahu anhum. Macam-macam zikir kita tengok kan, terutamanya dalam diupload dalam Facebook, dalam apa kan. Oh, tuan-tuan baca zikir yang ni tuan-tuan. Ini kami dah try, kami dah cuba tuan-tuan, zikir ini memang mustajab. Kalau siapa-siapa ada musibah, ada masalah dan sebagainya, baca zikir ni, baca doa ni. Ya, baca doa ni. Jadi tuan-tuan akan dapat kebaikan ni, tuan akan dapat kebaikan tu. Dia mengajak manusia kepada sesuatu yang bukan kepada agama, tetapi bukan berasaskan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi orang macam ni kita boleh percaya, tengok penampilan dia dengan serbannya, dengan cara cakapnya yang lemah lembut kan, cakap dia tadi, cara cakap dia menarik kan, dia bercakap dengan menarik perhatian orang yang mendengar. Lepas tu kalau kadang-kadang dia menitiskan air mata, menangis pula, sampai menangis kan, maknanya kan orang berlakon pun boleh menangis, orang berlakon kan, macam berlakon dalam TV tu kan. Dia bukan ada masalah apa, tapi dia boleh berlakon, dia boleh menjiwai sehingga sampai keluar air mata, menangis tadi. Jadi maknanya jangan percaya. Orang kata apa? Menangis air mata buaya. Na'udzubillah. Begitu. Sebahagian mereka yang ada dalam keadaan batinnya bertentangan dengan lahirnya. Sebahagian, bukan semua lah. Semua. Jadi kononnya macam nak menasihati kan. Ini lakum nasihun amin. Nak nasihat kepada kamu semua gini. Ya, Iblis pun menasihati juga. Iblis apa dia buat nasihat? Dia nasihat kepada Adam dan Hawa. Ya kan? Aku hanya menasihatkan kamu berdua. Kan? Tuhan larang kamu daripada makan buah daripada pokok tersebut supaya kamu tidak kekal dalam syurga. Ini nasihat Iblis kepada Adam dan Hawa alaihissalam. Kan? Tapi nasihat Iblis itulah. Kan? Dia pun terberdaya lah. Kan? Ditipu oleh Iblis tersebut. Jadi penampilan orang itu tidak sebenarnya menunjukkan yang hakikat dalaman dia bagaimana. Jadi kita tidak selamanya kan, tidak boleh percaya teruslah pada orang yang suka mengeluarkan nasihat, pengajaran dan fatwa ni. Macam dalam Facebook lah. Dalam Facebook ni kan, maknanya lidah tangan lebih cepat daripada lidah yang ada dalam mulut kita. Begitu. Nulis yang macam-macam kan. Nasallallahu al-afiyah. Minta Allah Ta'ala lindung kita daripada keburukan. Kadang-kadang dalam keadaan rahsia, dia melakukan apa-apa yang mereka larang secara terang-terangan dan meninggalkan apa yang mereka perintahkan. Kemudian yang ketiganya, sungguh sangat besar dosa orang-orang yang riak ni. Riak ni nampak macam amalannya tak ada apa pun yang riak ya. Buat macam nak tunjuk orang. Tapi siksanya sangat berat di neraka. Kenapa? Kerana mereka akan dilemparkan ke dalam neraka, dicampakkan dari mulut neraka Jahannam tu sampailah bawah dasar tu kan. Sampai usus mereka terburai di sana. Nasallallahu al-afiyah. Mereka berkeliling dalamnya seperti seekor keldai yang berkeliling di sekitar batu penggilingan. Ini tentang sifat siksaan orang yang riak dalam menyampaikan ilmu. Kan? Macam kita lah. Sampaikan ilmu, cerita dekat orang begini. Tetapi kita menyalahi ilmu yang kita sampaikan. Wal'ayazubillah. Daripada kehinaan lah. Keempat, kekuatan
pengaruh hadis Rasulullah SAW kepada diri para sahabat dan orang-orang saleh peninggal mereka. Ya. Sehingga sikap Usamah yang ada dalam dirinya muncul. Ya. Kerana hadis ini yang dia hafal daripada Rasulullah SAW. Dia bimbang penyakit riak tadi kan. Dia bimbang. Nak menegur orang tadi begini. Ya. Dia takut dia kena penyakit riak tu. Dia buat rahsia-rahsia nasihat tadi. Itu yang terbaiknya. Secara sembunyi. Yang kelimanya, siksaan paling nyata bagi kelompok yang telah dilemparkan ke dalam neraka ini adalah terburainya isi usus. Terburainya usus mereka di atas lantai neraka kerana syahwat perut yang mengendalikan semua sikapnya. Jadi maknanya, ya kan, syahwat ni begitulah dia. Semua dia pergi ke perut lah. Contohnya orang yang kita lihat, yang dia nak kan kelebihan, kekayaan dunia tadi, untuk apa? Untuk isi perut dia lah. Untuk isi perut dia. Semua dalam perut tadi. Keburukan. Sebab tu maknanya Allah Ta'ala jadikan perut dia tadi terburai habis keluar. Yang dia nak sembunyikan dia rahsia, tak ada rahsia lah. Jatuh, keluar daripada perutnya. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala jaga, beri keselamatan dan kesejahteraan kepada kita dunia dan akhirat. Terutamanya dijauhkan kita daripada penyakit riak yang begitu dahsyat ataupun besar dan berat siksaannya di akhirat nanti. Habis dah kisah yang ke-16. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita taufik dan hidayah untuk sentiasa mengingat ilmu ini dan mengamalkannya. Kemudian kisah yang ke-17 pula, pemusnah harta mereka di akhirat hingga bangkrut. Bangkrut ni bankrupt lah, muflis. Jadi kita faham istilah muflis kan, orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, kosong, habis, hutang tak boleh bayar. Kita hari ni orang yang tak boleh bayar hutang di isytihar sebagai muflis. Nak keluar negara pun tak boleh dan sebagainya. Begitu. Baik, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang membinasakan harta mereka di akhirat. Mana dia kumpul dengan amalan-amalan dia, kan? Amalan kebaikan dia kumpul pahala di dunia, banyak pahala dia buat kan. Pahala sedekah, pahala baca Al-Quran, pahala puasa sunat lagi, solat sunat lagi, kan? Tolong orang, kan? Dia macam-macam pahala zikir, dikumpulkan banyak pahala. Banyak pahala dibawa ke akhirat. Tapi dibawa pahala tadi untuk dihancurkan pahala tersebut. Sebab apa? Sebab dia nantilah. Tengok. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang orang-orang yang membinasakan harta mereka di akhirat hingga mereka menjadi bangkrut, jadi bankrupt. Harta apa yang kita akan bawa ke akhirat? Kereta, rumah, kan? Apa lagi? Kebun, adakah yang itu? Tak. Yang itu semua akan binasa lah. Kan? Semua akan binasa. Segala kebun akan binasa habis. Segala kenderaan kita, segala rumah kita ni semua akan binasa. Dan kita pun, tubuh badan kita juga binasa, kan? Reput habis tanah kita dalam tanah kita, badan kita dalam tanah tadi kan, reput habis dah, tak ada dah. Gitu. Yang kita nak bawa ni apa? Amalan lah. Amalan, sama ada pahala ataupun dosa. Tapi hadis ni nak cerita pasal pahala. Hadis ni nak cerita pasal pahala-pahala yang kita nak bawa ni, pahala yang banyak kita bawa ni kan. Kebaikan lah maksudnya. Amalan kebaikan. Tak kisahlah. Jadi kita jangan pandang remeh. Jangan tinggalkan segala amalan kebaikan yang kecil-kecil pun kita buat semualah. Dan kita bila buat tu kita menghadirkan diri, niat kerana nak dapat pahala kerana Allah Ta'ala tadi. Tak salah ke niat kerana nak dapat pahala ni? Tak salah. Apa benda mana nak salah? Tuhan yang suruh. Allah Ta'ala suruh kita ni beramal untuk dapatkan pahala. Kan? Dapatkan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kamu. Disuruh kita bersegera beribadat tadi. Ightanim khamsan qabla khamsin kan. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebut apa yang kita nak rebut tu? Rebut dengan amalan soleh lah. Buat pahala. Buat pahala. Jadi kita tak tahu bila kita buat pahala, kita tak tahulah pahala tu nak dapat ke tak dapat tu. Itu kerja Tuhan lah, kerja Allah Ta'ala lah.
Dan bila kita laksanakan amalan tadi bertepatan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka Allah sedialah pahala untuk kita. Yang dinamakan dia tu sebagai pahala, thawab tadi. Kekayaan akhirat adalah berbagai kebaikan yang mereka kumpulkan dari berbagai amal baik mereka, kan? Itu dia. Ya, amalan baik yang kita lakukan semasa di dunia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah kata, kan, sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan tadi kami tidak akan sia-siakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Allah akan berikan pahala. Allah akan berikan pahala, kan. Jadi segala kebaikan. Jadi maknanya hidup kita ni, kan begitu. Hidup kita ni makna disuruh kita untuk beribadah, untuk dapatkan pahala daripada sisi Allah Ta'ala macam-macam dengan dalam apa saja keadaan. Pahala tadi boleh datang. Kan? Jadi ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh peliklah urusan orang beriman, segala urusannya itu baik. Jadi maknanya sehingga kan Nabi kata hatta syauka, kan? Hatta syauki yashukuha, kan? Hatta syauka, sehingga kan duri yang dia pijak tadi pun akan jadi pahala untuk dia juga. Itu dia keburukan tadi, kan. Duri tercucuk tulang ikan di jari kita. Makan nasi, kan? Pegang nak cubit ikan, tercubit tulang, berdarah tangan. Dapat pahala. Sampai macam tu sekali. Dan ia adalah penyucian, kafarah, pengampunan, penyucian dosa untuk kita. Kena tulang ikan pun cuci dosa ke? Ya. Siapa beritahu? Nabi SAW beritahu. Duri, kan? Jadi mana kita kiaskanlah kepada perkara-perkara yang lain. Seperti tulang dan sebagainya. Tersepak batu ke apa ke. Gitu. Baik. Jadi bawa amalan-amalan kebaikan yang sangat banyak tadi ke akhirat, pahala dah. Sedangkan menghancurkannya disebabkan kezaliman mereka kepada para hamba ketika di dunia. Tetapi mereka hidup dunia, mereka menzalimi orang lain. Kan? Dia buat baik. Dia nak pergi ziarah orang kat hospital, nak ambil pahala, ziarah orang sakit. Tapi dia menyakiti orang lain di atas jalan raya. Kan? Potong queue. Dan dia nak cepat, kononnya nak cepat. Dia potong queue ataupun ikut laluan motosikal. Sehingga mendatangkan mudarat kepada penunggang motosikal. Dia ni zalim pada orang. Tadi dia nak pergi buat pahala ataupun dia balik pada ziarah orang. Balik pada ziarah orang sakit. Pahala besar. Banyak pahala tu. Kan? Banyak pahala ziarah orang sakit tadi. Tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Masuk parking tempat orang. Orang tu nak masuk parking. Tiba-tiba dia masuk parking dulu lagi. Orang tu dah standby nak masuk dah. Baru pusing steering dah bagi signal lama dah. Tiba-tiba dia mari, zoom, terus masuk parking tadi. Menzalimi orang. Tak guna. Dia hancurkan amalan kebaikan yang dia buat tadi. Ini contohlah. Contoh. Sehingga mereka mengambil berbagai kebaikannya sebagai ganti kezalimannya. Di akhirat besok tidak ada dinar dan dirham, tidak ada wang ringgit untuk kita bayar balik kesilapan kita ataupun kezaliman kita pada orang. Yang adanya hanya apa? Iaitu diberikan daripada kita pahala kita kepada orang-orang yang kita zalimi tadi. Jadi maknanya dosa kezaliman ni bukan dosa yang remeh. Dia adalah dosa berat, dosa besar. Dosa besar tadi. Allah tak suka kezaliman dan Allah haramkan kezaliman. Allah kata ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Hai hamba aku jadikan kezaliman itu haram ke atas diri aku. Aku haramkan zalim atas diri aku. Kata Allah Ta'ala, fala waja'altuhu bainakum muharraman. Ya. Aku jadikan ianya di antara kamu adalah haram juga. Jadi zalim ni haram. Jadi orang Arab pun kata la tazlimanna in kunta muqtadira fa zulmu yufdi ila nadami. Ya. Janganlah engkau berlaku zalim bila engkau ada kemampuan, engkau ada kekuatan, kan? Ada kekuasaan, jangan berlaku zalim. Kenapa? Kerana kezaliman itu dia hanya membawa kepada penyesalan. Di mana penyesalan? Di akhirat nantilah menyesal di akhirat. Tengok teks hadis. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
atadruna mal muflisu, hadis Abu Hurairah. Ya kan, bahawa Nabi SAW bersabda, dia kata bila Nabi tanya, Nabi berkata ni maksud Nabi tanya soalan. Nabi SAW ni uslub ataupun gaya mengajar Nabi dengan para sahabat, yang antaranya adalah kadang-kadang dengan tanya soal. Dan bila Nabi pun tahu bila Nabi tanya, sahabat akan kata kami tak tahu, kan? Ataupun Nabi kata, maukah kamu aku nak cerita kat kamu sekian-sekian? Sahabat kata, ya silakan, ceritakanlah. Padahal Nabi tahu sahabat tu nak. Nabi tanya, maukah kamu? Dan Nabi memang tahu pun sahabat mahu, tapi saja tanya. Begitu. Kamu semua tahu tak siapakah yang dimaksudkan dengan orang muflis? Atadruna mal muflisu? Mal muflisu, siapa yang dimaksudkan dengan orang yang muflis? Qalu, mereka semua menjawab, al muflisu minna, orang yang muflis di kalangan kami, man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang muflis di kalangan kami adalah mereka yang tidak ada dirham. Dulu guna dirham dan guna dinar, ya kan? Dulu guna kepingan perak ataupun ketulan perak lah, kan? Timbangan yang ditimbangkan perak ni berapa gram, ditimbang perak ni, ditimbang emas ni. Kalau setimbang ini emas boleh beli apa, boleh ditukar dengan barang apa. Begitu juga dengan perak tu kan. Jadi faham sahabat mana waktu tu mereka guna dirham, jadi ketulan ataupun kepingan perak dan kepingan emas. Muflis di kalangan kami orang yang tidak ada dirham dan tidak ada apa-apa harta. Tak ada harta apa? Okay? Mata' ni harta benda. Tak ada harta, kebendaan tak ada. Itu orang muflis yang kami faham lah. Okay? Faqala, maka kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang muflis daripada kalangan umatku, ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala solat. Dia bawa pahala solat, dia rajin solat fardu. Tak cerita lah solat fardu ni kan. Siap berjemaah lagi apa semua. Lepas tu solat qabliyah lagi, solat ba'diyah lagi, solat duha lagi, solat malam lagi, solat witir lah, solat. Macam-macam solat. Solat yang diajar oleh Nabi ni. Solat sunat wuduk lah apalah kan. Dia buat. Dia bawa pahala solat dia banyak sangat. Kemudian dia bawa pahala puasa dengan sama ada puasa wajib ke puasa sunat ke, dia bawa pahala tadi kan. Pahala, banyak pahala ni bawa ni. Wa zakatin, dan pahala bayar zakat pula. Dia orang yang berada, dia orang kaya, duit banyak pula kan, dia boleh bayar zakat. Zakat ni wajib untuk orang yang ada harta cukup nisab dan sampai haul, dia wajib bayar zakat lah. Jadi orang miskin, orang tak ada duit macam kita ni, maknanya nak bayar zakat apa benda. Kan? Yang kita bukan ayam, pergi makan pagi, petang, bukan ayam lah maksud dia. Kan? Tapi kita ada rezeki yang Tuhan sediakan untuk kita, tapi tidaklah banyak macam orang yang wajib ke atasnya untuk membayar zakat. Jadi orang yang harta banyak kan, dia mana dapat pahala dengan bayar zakat. Kita tak ada lah pahala zakat. Sebab kita tak ada harta nak bayar zakat. Gitu. Jadi kelebihan orang kaya di atas orang yang kurang berada ni kan, orang yang tidak berada tadi. Orang kaya yang berada dia kena bayar zakat pula, cukup haul dan nisab dia. Dia bawa pahala zakat ni, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, sedekah. Zakat ni pula ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunat kan. Zakat yang sunat ni sedekah-sedekah tatawwu' ni kan, sedekah-sedekah biasa ni kan. Bagi jumpa orang, bagi kan, sekali dia pergi jalan bawa satu karung duit dekat cushion dia kan, kata cushion kereta dia, jadi jalan tu sampai jumpa tengok orang tu, dia buka bagi kan, berhenti kat tol, bukan nak ambil tu, bagi duit ke jurutol lah apalah kan, mana duit banyak. Jadi maknanya dia bawa pahala-pahala ni, sedekah wajib dan sedekah sunat, dan pahala sedekah wajib lebih besar daripada pahala sedekah sunat. Itu sedia maklum lah. Wa ya'ti, tapi pada hari kiamat dia datang, apa dia bawa? Qad syatama hadza, dia telah mencaci orang ni. Kan? Tapi dia ni mulut tak baik.
suka caci orang, suka maki hamun orang, cela orang, kutuk orang. Ni. Qad syatama hadha, dia telah mencaci orang tersebut. Wa qadhafa hadha, dia dituduh orang lain, orang ni pula berzina, dia tuduh. Dia qadhaf. Tuduh berzina kepada orang yang tak buat benda tu. Menuduh orang berzina. Wa akala mala hadha, dan makan daripada harta orang ni, makan cara yang tak benar lah. Kan? Cara yang tipu. Ya, macam scammer kan. Scammer yang kena tangkap baru ni. Kan? Ramai lagi sebenarnya. Tak ditangkap kot. Di mana mereka ni makan harta orang dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Orang tu bekerja dah separuh mati kan. Separuh umur dia kerja dah. Lebih dari separuh umur lah. Dulu 55 tahun, sekarang dah 60 tahun pencen. Lebih dari separuh abad dia kerja. Kumpulkan duit untuk maknanya untuk digunakan di masa dia dah berumur nanti kan. Nak ke sana, nak ke sini, nak makan, minum dan sebagainya. Kalau kita panggil duit EPF ke, duit KBSP ke, kan? Simpan dalam bank. Dia punyalah jaga duit tu supaya maknanya duit tu terjaga bila dia ke mana-mana. Tapi akhirnya duit tu pergi tinggalkan dia. Dia tinggalkan duit di bank jaga supaya duit dia tak ke mana-mana, tapi duit tu tinggalkan dia. Kan? Tinggalkan duit, tinggal dia, tak ada orang ambil. Siapa ambil? Scammer ni lah ambil ni sekarang ni. Kerana kita tak dengar kan. Dulu saya pun kerap jugalah dia orang duk telefon kan. Tapi kita dah tahu dia tu scammer kan. Dia minta macam-macam lah. TAC Bank lah apalah kan. Jadi mana kita jawab. Itu maknanya. Tapi ada orang yang terkena. Dan ramai pun yang terkena. Bukan sikit-sikit kan. Kena sampai ratus-ratus ribunya, kesiannya. Ya Allah. Buat macam mana. Ujian bagi orang yang kena tadi kan. Memang jatuh terjelepuk. Terduduk lah jatuh tadi. Duit dah kerja sampai separuh dah kita 30 tahun, 40 tahun bekerja kumpulkan duit, tiba-tiba kan dalam masa 2 minit saja scammer tadi ambil bermewah-mewahan dengan duit orang tadi. Hak ni kan dia tak akan boleh lari. Ke mana dia nak lari ni? Kan jadi orang tu kan dia kena sabarlah, nak tak nak dia kena sabarlah di atas kesengsaraan jiwa tu kan. Jadi mana memang long life lah. Wa akala mala hadha, makan harta orang tu, makan harta orang ni, macam-macam cara lah. Menipu orang kan. Orang menipu ni ramai lah. Sekarang berniaga online pun macam tu juga. Kan? Dia beli barang, dia tak nak bayar. Ataupun orang dah bayar, dia tak nak hantar barang kan. Menipu. Dia pun ingat benda ni seronok, boleh lepas macam tu. Yang sebenarnya hidup mereka tak tenang. Penuh dengan kesengsaraan dunia lah. Sebelum sengsara akhirat. Sebab apabila makan harta orang ni, maknanya berat bagi dia tau. Sebab dia nak bertaubat, berat. Sebab dia nak kena cari orang tu. Kan dia nak kena serahkan balik apa yang dia telah ambil daripada harta orang tadi. Ataupun dia nak kena minta halalkan apa yang telah dia makan tadi. Bukan benda ringan, bukan benda mudah. Aneh. Jadi orang tu akan tunggu di akhirat nanti untuk mengambil bahagian dia. Kan? Untuk tuntut hutang dia. Kan? Ya. Wasafaka dama hadha, dan dia tumpahkan darah orang ni, pukul orang tu, tetak orang ni, bunuh orang ni. Wa daraba hadha, dan pukul orang tu. Dia macam-macam kesalahan dia buat. Pahala banyak. Semayang kuat, puasa kuat. Tapi dosa tangan, dosa mulut dia kan banyak juga berkaitan dengan manusia ni. Dosa berkaitan dengan makhluk, dengan manusia. Fayu'ta hadha min hasanatihi, maka di akhirat nanti pokok tadi yang hak dia zalimi, yang dia pukul, yang dia caci, yang dia makan harta mereka kan, akan berkumpul dekat dia, akan bagi, akan tuntut, akan diberi, bukan tuntut, akan diberi. Allah Ta'ala akan bagi. Allah akan ambil pahala orang hak ni, bagi pada orang yang dia telah zalimi dulu. Ambil kamu bahagian dia. Ambil kawan ni. Sampai bila dia ambil habis dah, orang duk tuntut tu ada lagi, maka apa buat? Jadi maknanya sebagai yang tersebut dalam hadis, dia ambil pada dosa orang hak dizalimi itu, diletakkan di atas kepala dia. Dosa orang yang dia makan harta cara tak benar itu macam tu juga. Dosa orang yang dia pukul dulu pun macam tu juga. Maka berkumpullah dosa-dosa orang lain kat atas dia. Rugi sangatlah.
Jangan rugi sangat. Jadi beratlah kita nak kena jaga diri kita tadi. Jangan kita menzalimi orang, sama ada zalim pada lisan dan juga sama ada zalim dengan tangan kita, zalim dengan kaki, zalim dengan mulut kita. Kena jaga supaya kita jangan berlaku zalim. Kan ada doa kan? Doa supaya kita jangan jadi zalim. Siapa boleh ingat doa tersebut? Supaya kita jangan jadi zalim. Doa nak keluar rumah tu lah. Doa keluar rumah. Macam mana kita baca? Doa keluar rumah. Siapa ingat? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla wa azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Apa? Itu doa ketika kita nak keluar daripada rumah kan. Yang dalam tu ada lafaz, aku minta perlindungan kau supaya jangan aku dizalimi dan jangan aku jadi penzalim yang menzalimi orang. Kan? Allahumma inni a'udzu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla, tidak jauh daripada tersesat jalanlah, tak kiralah jalan dunia ataupun jalan akhirat. Au azilla au uzalla, ataupun aku ni menggelincirkan orang ataupun aku digelincirkan oleh orang lain. Ya. Au azlima, aku minta perlindungan kau ya Allah dengan engkau ya Allah supaya aku ni jangan jadi orang zalim, kan, dan supaya aku jangan dizalimi. Sampai habis doa tu kan. Doa kita kena hafal lah. Tak hafal pun apa. Macam mana buka info baca lah nak keluar rumah tadi kan. Tapi kalau kita buat selalu benda itu tak ingat, insya-Allah boleh ingat. Tapi kalau kita dah ingat, kita tinggal memang tak ingat lah. Macam ilmu ni lah. Macam ilmu yang kita ada ni. Kita baca, kemudian kita cerita ke orang. Tu kita akan ingat balik. Kan hayatul ilmi bil muzakarah. Hidup ilmu ni hidup dengan kita ulang dia, muzakarah dia. Tapi kalau kita tahu, kita baca, kita tak cerita ke orang, kita tak sampaikan pada orang, kan, paling kurang pada ahli keluarga kita, maka dia akan hilang macam tu sajalah ilmu tadi kan. Dia tidak kekal dalam diri kita. Itu juga kalau dosa yang kita buat, dia akan menghilangkan ilmu-ilmu yang kita telah belajar. Maka dia ambil daripada segala pahala dia, kan, diberikan kepada orang ni, kepada orang tu, kepada orang yang seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis dah, kosong dah, pahala tak ada lah, tak ada apa nak bagi dah dekat orang tadi. Orang duk tunggu dah lagi, tapi tak ada pahala nak bagi dah. Qabla an yuqda ma alaihi, kan, sebelum dia selesaikan hutang dia dengan orang-orang yang dia telah buat tadi, maknanya iaitu hutang zalim lah. Ya, tak ada apa nak bagi dah, nak buat macam mana? Tak dibiarkan macam tu saja, tak dibiarkan macam tu saja. Bahkan ukhidha min khatayahum, ukhidha, akan diambil daripada dosa-dosa mereka yang dia zalimi itu, faturihan alaihi, maka dicampakkan ke atas dia, ditimbunkan ke atas dia, thumma turiha finnar, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam, wal a'yadzu billah. Ini kan dalil yang memberi ugutan dan peringatan kepada kita supaya berjaga-jaga, berhati-hati supaya jangan jadi orang muflis. Jadi orang muflis yang sebenar yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian kita lihat hadis diriwayatkan oleh Muslim, oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini, kan? Muslim dan At-Tirmizi. Kita lihat pula syarah hadis, ya, huraian bagi hadis ini, walaupun saya dah hurai sedikit tadi, tapi kita baca sekali lalu, tak ada masalah apa, kan? Syarah hadis, di hari kiamat kekayaan manusia yang dia bawa adalah berupa amalan kebaikan. Itu kekayaan yang akan kita bawa di hari kiamat. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita di dalam hadisnya bahawa sebahagian manusia pada hari kiamat datang dengan sejumlah kebaikan. Dia membawa kebaikan, bawa pahala yang banyak. Kan? Kebaikan itu akan muncul pada hari kiamat kelak. Kebaikan yang mereka buat, yang manusia buat semasa di dunia. Sebab tu kalau orang musyrikin yang dibuat kebaikan pun akan ditunjukkan kepada dia kebaikan tadi. Dalam surah Al-Furqan ayat 23 Allah kata apa? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura.
Allah kata kami tunjukkan. Segala kebaikan yang mereka buat ditunjukkan kepada mereka untuk menambahkan penyesalan lah. Sebagai apa? Sebagai sebagai penghinaan bagi mereka dan menambahkan penyesalan kepada mereka lah pada hari kiamat. Jadi kita sebut kan hatta orang musyrikin pun kan, tapi amalan mereka Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Ghubar debu, kan? Tak ada apa, kosong. Amal kebaikan yang dia lakukan semasa hidup di dunia itu berupa pahala solat. Pahala solat kan. Ni orang Islam lah. Puasa, pahala bayar zakat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya kan. Macam-macam kebaikan yang kita buat kan. Layan tetamu, pahala. Senyum dengan kawan kita pun pahala. Banyak pahala. Meskipun demikian, semua kekayaan dari hasil amal kebaikan yang dia lakukan semasa hidup di dunia itu dapat habis atau lenyap sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Maknanya pahala-pahala yang kita bawa tu nanti dia boleh jadi kurang tau. Boleh jadi kurang. Jadi kita maknanya kena jagalah supaya pahala kita jangan jadi kurang di akhirat nanti. Pahala tu ada, tapi nanti di akhirat tu sifat dia akan berkurang. Dan dia juga akan bertambah. Bertambah apabila ada orang mencaci kita, orang menghina kita, orang menzalimi kita. Ya kan? Dan kita bersabar atas kezaliman mereka, semua tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya? Jadi pahala kita akan bertambah. Contohnya kita buat contohlah. Macam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Contohnya kan berapa ramai orang duk kutuk dia, berapa ramai orang duk hukum kafir dia, berapa ramai orang tuduh depa ni sebagai ekstremis, teroris kan. Maknanya ada dia orang buat seminar-seminar kan tentang pemikiran, contohnya seminar pemikiran Ibn Taimiyah apa semua, dengan niat yang tak baik dia buat tu, sebenarnya dengan niat untuk mencari mengorek keburukan dia, sehingga tak ada keburukan yang mereka dapat. Mereka ni tak malu dan tergamak untuk nyatakan bahawa Ibn Taimiyah ni teroris kerana apa? Dalam kitab dia banyak sebut perkataan bunuh. Maksud dia, itu dia tergamakkan mereka tadi kan. Tapi benda itu tidak merugikan Ibn Taimiyah sedikit pun, bahkan ia mendatangkan keuntungan bagi dia dan kerugian bagi orang yang memfitnah dan menuduh dia tadi kan. Tuduh dia macam-macam tuduhan. Ekstremis, dia antara tuduhan dia adalah ekstremis ataupun dia panggil penganjur teroris. Dan sebahagian kita tengok statement-statement yang keluar. Kan? Statement yang keluar. Maknanya dia buat statement, dia kata Ibn Taimiyah adalah dia panggil ikon kepada teroris lah. Mereka mana orang teroris ni pengganas kan? Kebanyakan yang mengambil idea-idea Ibn Taimiyah kan, dan mereka lantas mereka menjadi teroris dengan idea yang mereka ambil daripada Ibn Taimiyah ni. Ini semua jahat. Ini semua karut, tuduhan yang tidak berasas kan, kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa huwa bari'un min hadhihi at-tuham. Dia ni maknanya orang yang berlepas diri daripada tomah-tomah yang daripada mulut-mulut mereka yang keji dan hina tersebutlah, dan mereka akan menerima apa yang berhak mereka terima daripada Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta dan anak-anak. Jadi kalau mereka sempat bertaubat dan banyak kebaikan, tapi susahlah sebab taubat dengan sebab kesalahan dosa sesama manusia ni payah. Pasal apa payah? Pasal kawan tu mati dah. Mati dah beratus tahun dah, bukan dia tak kira lah baru mati kemarin ke, janji bila orang tu mati kita nak cari tang mana? Kat mana kita cari? Di dunia tak boleh cari dia, melainkan di akhirat tu nak cari, tak ada pahala, tak ada dinar dan tak ada dirham, nak belanja makan tak ada dah, nak minta maaf tak ada dah. Minta maaf tak ada. Maafkan saya dululah, semasa di dunia saya dah zalimi awak, saya dah fitnah awak kan. Minta maaf lah, tak ada. Yang adanya tunggu. Ambil pahala kita bagi kat dia, tu je. Jadi orang yang zalim ni kan, wa saya'lamul mujrimuna ayyamun qalbin yanqalibun kan, nanti orang yang mujrim, yang jahat, yang zalim ni tahulah kan, pada hari kan depa akan pergi dan mereka akan bangkit, hampa akan tahulah masa tu macam mana balasan Tuhan tadi. Kemudian dia kata
Meskipun demikian, semua kekayaan dari hasil amal kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia itu dapat habis atau lenyap. Semua tu akan habis dan lenyap sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Dia tak ada apa dah baikkan, lemparkan dalam neraka lah. Habisnya kekayaan ukhrawi itu, kekayaan ukhrawi ini akhirat lah, pahala lah. Dikarenakan hak-hak para hamba yang telah dia abaikan selama hidup di dunia. Nas'alullah al-afiyah. Kan? Jadi mana kita minta Allah Ta'ala ni beri kita taufiknya, dorongannya untuk melaksanakan hak-hak manusia yang wajib ke atas kita kan. Hak keluarga kita, hak anak-anak kita, hak isteri kita kan. Bukan teka hak bagi makan je. Hak menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran kan. Itu yang paling besar lah. Hak mengajar akidah supaya mereka tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Jika seseorang tidak menunaikan hak-hak para hamba ketika di dunia, maka akan diambil dari berbagai kebaikannya di akhirat. Ini yang akan berlaku. Orang yang datang membawa berbagai kebaikan itu adalah para hamba yang dia zalimi ketika di dunia. Ni. Kan? Para hamba ini mengambil setiap kebaikannya atas sebab pemukulan. Dia pukul orang tu. Ni kena bagi pahala kat orang tu. Ini cerita kalau kita tak sempat nak minta maaf lah. Kan? Tak sempat nak minta maaf, nak minta halal tu pun kita kata, pukul lah balik kepala aku. Dulu aku pukul kepala kau 3 kali kan. Engkau pukul lah balik kepala aku 3 kali. Supaya apa? Di akhirat besok kau tak boleh tuntut dah. Pencacian, caci. Tuduhan palsu. Tuduhan palsu berzina ni. Liwat dan sebagainya kan. Dia tak buat pun tapi orang tuduh dia. Penumpahan darah terhadapnya. Pergi tikam dia, pergi tetak dia. Darah keluar tadi. Jika masih ada kebaikan yang tersisa pada timbangannya lebih berat, maka ia akan mendapatkan kurnia yang sungguh besar. Gitu. Jadi maknanya kalau timbangan kita, kebaikan kita masih ada lagi, berat lagi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahala dia, dia berada dalam kehidupan yang diridai, ini masuk syurga lah. Tapi kalau ringan timbangan kebaikannya, yang beratnya kejahatannya, dosa, maka fa ummuhu hawiyah lah. Tempat palingnya adalah neraka al-hawiyah. Baik. Sedangkan jika hak-hak orang lain itu tidak menyisakan kebaikan baginya sama sekali, semua pahala dia habis licin orang ambil, tak ada lah. Maka dia menjadi bankrupt lah, kan? Muflis. Sebagaimana dinamakan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika masih tersisa hak, maka diambillah sebahagian dari dosanya yang membebani belakangnya sehingga mengurangi siksa yang menimpanya, lalu dibebankan ke atas belakangnya sehingga menambahkan berat siksa atas dirinya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka dengan dosanya itu. Dosa orang lain dah, dosa dia ada dah. Kan? Ambil dosa orang lain pula, tambah atas dosa dia pula. Ya Allah. Kan? Ini adalah kerugian. Yang selepasnya adalah kerugian. Wal'iyadzubillah. Kemudian, lihat pula ibrah ataupun i'tibar, pengajaran daripada hadis ini, sama ada dari sudut hukum dan faedah. Yang pertamanya, kata Syekh rahimahullah, kekayaan seseorang di akhirat pada hari kiamat yang menyebabkan seseorang selamat adalah berbagai kebaikan yang telah dia lakukan dalam kehidupannya di dunia. Dan dia jaga. Dia buat pahala tadi, dia jaga supaya tidak kurang pahala dia. Kan? Kita buat, kita kena jagalah. Bukan buat tinggal biar macam tu saja. Tak. Kita buat, kita kena jaga. Kan? Supaya tidak terhapus pahala tersebut. Pahala boleh terhapus kah? Boleh. Boleh terhapus pahala tadi. Contohnya dengan riak. Syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar ni habislah. Kosong tu, licin tu, habis pahala kita dia. Dia sapu licin kita tak ada. Yang keduanya, qisas. Qisas ni apa dia? Hukum balas. Kalau dia pukul kita pukul dia balik. Qisas pada hari itu adalah dengan berbagai kebaikan. Bukan maknanya dulu kita pukul dia di dunia, akhirat besok nanti dia mari dia pukul kita pula. Boom. Sekali. Tak. Kan? Sehingga orang yang dizalimi berhak mengambil sebahagian dari beberapa kebaikan orang yang menzaliminya. Yang maknanya berlakunya adalah pengambilan pahala dan penolakan dosa lah. Tolak dosa, ambil pahala. Kan? Gitu. Jika semua kebaikan orang zalim itu habis, maka diambilkan dari keburukan orang yang dizalimi.
dan dibebankan ke belakangnya. Tu dia. Beratlah. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang habis kebaikannya, tak ada dah pahala dia dan tidak tersisa sedikit pun kebaikan dia, maka dilemparkan dia ke dalam neraka. Kecuali jika Allah merahmatinya. Itu hak Allah lah. Hak Allah siapa pun tak boleh nak pertikai kan. Hak Allah Ta'ala siapa pun tak boleh nak pertikai. Ikut suka dia lah. Dia nak sesa kawan ni, dia nak selamatkan kawan tu. Dia nak masukkan kawan ni dalam syurga tanpa hisap. Dia masuk kawan ni dalam syurga walaupun ada dosa, dia ampunkan dosa kawan tu tanpa masukkan dia ke dalam neraka. Ikut suka dia lah. Ya kan? Allah fa'alun lima yurid. Allah fa'al, dia buat melakukan apa yang dia kehendaki. Dan dia tidak peduli dengan apa yang dia buat. Itu Allah Azza wa Jalla. Apa yang dibuat itu semuanya adalah kebaikan. Yang keempatnya definisi bangkrut. Definisi bankrupt ni. Yang sesungguhnya adalah bankrupt di akhirat. Bankrupt yang sebenar-benar bankrupt ni. Ya kan? Adalah bankrupt di akhirat. Kalau dunia ni bankrupt, orang bankrupt, dia boleh makan lagi. Orang bankrupt, boleh naik kenderaan lagi. Boleh pakai kereta lagi. Ya kan? Boleh orang beli handphone lagi. Boleh beli rumah lagi. Dia guna nama orang lain, nama anak dia, kata kisahlah, dia yang bankrupt. Anak dia tak bankrupt, isteri dia tak bankrupt. Dunia. Ya kan? Oh, ni saya ada isytihar bankrupt. Ya kan? Orang tapi sebenarnya tak boleh keluar negara, tapi akhirnya undang-undang manusia buat dia boleh keluar negara juga. Ya? Contohlah, contoh. Begitu. Iaitu orang-orang yang habis semua kebaikan di hari kiamat, kemudian diambilkan dari keburukan orang lain lalu dibebankan kepadanya. Di bankrupt yang sebenarlah. Seorang hamba Muslim hendaknya segera berhenti dari menzalimi para hamba ketika di dunia sebelum nanti di akhirat nanti segala kebaikannya satu persatu lenyap di hari kiamat. Berkenaan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana 'indahu mazlamatun li akhihi", barang siapa yang ada pernah buat kezaliman pada saudara dia, falyatahallalhu, cepat-cepat minta halal sebelum dia mati. Falyatahallalhu minha, minta halal daripada kezaliman yang dia buat itu. Fa innahu laisa thamma dinarin, sungguhnya tidak ada di sana dinar, nak bayar dengan duit tak ada. Wala dirham, dirham pun tak ada dah, dolar pun tak ada, ringgit pun tak ada. Min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi, melainkan daripada sebelum diambil daripada pahalanya untuk diberikan kepada saudaranya yang dia zalimi. Fa illam yakun lahu hasanatun, kalau dia tak ada pahala yang dia nak bagi, ukhidha min sayyiati akhihi, maka dia ambil dosa-dosa saudara dia tadi, kan? Faturihat alaih, maka dicampakkan dosa saudara dia tu ke atas diri dia. Ini apa yang kita dapat baca dan kita dapat urai pada hari ini, insya-Allah taala. Habislah kita kisah yang ke-17. Insya-Allah nanti akan datang kita masuk pada kisah yang ke-18, perdebatan tentang orang-orang mati kerana penyakit ta'un. Adakah kan orang penyakit ta'un ni kan Nabi kata ta'un syahadah li kulli muslimin atau li kulli mukmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'un itu adalah syahid bagi setiap orang beriman ataupun orang Islam. Itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syahid bukan syahid macam syahid perang tu kan. InsyaAllah kita akan sambung lagi di masa yang akan datang. Cukuplah untuk hari ini. Salman. Assalamualaikum. Imran. Ya Ustaz. Ya. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Ada. Ada. Cek. Ya. Saya baca ke macam mana Ustaz? Sekejap saya tengok. Tak nampak soalan pun. Jazakallahu khairan, yang nampak? Tak. Dia dekat YouTube. Okey, bacakan. Okey. Sekejap kalau riya ini tuan diri yang tahu kan Ustaz? Ya. Kalau riya ini tuan diri yang tahu kan Ustaz? Ya. Orang lain tak tahu kan? Betul. Benda dalam hati siapa nak tahu? Tuhan kita tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui lah. Kita tahu.
Ha? bagaimana nak jauhi perangai riak ini, boleh Ustaz explain? Okey, bagaimana untuk menjauhi sifat riak ini? Pertamanya kita berdoa kepada Allah Taala sebagai doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu di antara doa yang diajar Nabi sallam untuk jauh daripada sifat riak ini. Syirik kecil dan syirik besar. Kan? Itu yang pertama. Yang keduanya maknanya kena menuntut ilmu lah, untuk ilmu belajar. Dan kita tahu bahawa dosa riak ni bukan dosa kecil, dosa besar. Kan? Dia dosa besar tapi tidak menyebabkan orang itu keluar daripada Islam lah. Ya? Dia menyebabkan terhapus amalan yang kita riak padanya. Dan kalau mati pada waktu itu, mati su'ul khatimah lah, wal'iyadzubillah. Ya kan? Jadi nak menghindarkannya, kita kena berdoa, minta Allah beri taufik, jauh dari sifat riak. Dan kita kena sentiasa melazimi keikhlasan lah. Maksudnya kita ingat, kita buat ni untuk apa? Bila ada ya buat tu nak ada unsur-unsur kecenderungan untuk menunjuk-nunjuk pada orang, maka kita ubah niat kita, jangan kita tinggalkan amalan tersebut. Kan? Hello? Hello? Ya Ustaz. Oh, anda tengok sini dah habis Zoom tapi okay. Oh tak, ada. Ada lagi ya? Ada. Anda ingat dah habis, dah terkejut ya? Tak ada. Okey. Itulah maknanya kita lakukan amalan kebaikan tadi. Jangan tinggal aku tak nak buat amalan teriak, tak. Bukan maksud dia gitu. Teruskan amalan tersebut, tapi niat tu kena jaga. Contohnya kita nak pergi kelas lah. Tiba-tiba, aku ni pergi kelas macam nak tunjuk ke orang pula. Pergi je kelas. Pergi je. Jadi maknanya, kita kena ubahlah niat. Kena jagalah niat tadi. Aku begini bukan kerana manusia. Aku begini kerana nak menghilangkan kejahilan. Nak dapatkan keredaan Allah Ta'ala. Dan Nabi kata, orang yang pergi menuntut ilmu melalui satu jalan, Allah akan mudahkan dia untuk masuk syurga dengan jalan yang dia lalui tadi, untuk pergi menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, jalan mudah menuju ke syurga. Jadi kita buat kerja tu kerana Allah Ta'ala. Jadi nak kena sentiasa hadirkan dirilah. Tapi apapun, dan itulah yang pentingnya adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena sentiasa berdoa lah, sebab syirik kecil ini lautan yang tidak bertepi. Siapa-siapa pun boleh kena, ustaz pun boleh kena, siapa pun boleh kena kan. Perbanyakkan istighfar lah dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya bagi jawapan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Okey. Salman? Ya Ustaz. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Habis saya tutup Okey, itulah dia. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisiril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.